وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kitab Syama'il At-Tirmizi. Kita masih lagi dalam bab yang ke-11. Babun ma ja'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang cincin yang dimiliki. Cincin yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-88. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tandas, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menanggalkan cincinnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tandas, baginda akan menanggalkan cincin dia. Hadis ni kita dah baca minggu lepas. Jadi dalam memberikan keterangan kenapa Nabi menanggalkan cincin tu, bukan sebab cincin tu ada batu, kan? Tapi di atas cincin perak yang Nabi tempah ni, atas nasihat ataupun cadangan daripada para sahabat ketika penulisan surat-surat yang Nabi utus kepada raja-raja Muqawqis, Kaisar wal Kisra, Raja Romawi, semua raja-raja ni surat yang dihantar kepada mereka mesti memiliki cop, dia mesti ada cop. Jadi Nabi buat cincin itu, dan di atas cincin itu, di atas cincin perak itu tertulis kalimah Muhammad Rasulullah. Itu sebab bila Nabi masuk tandas, Nabi apa? Nabi buka. Jadi minggu lepas saya dah beri keterangan yang panjang lah. Kerana menghormati kalimah tu. Termasuk saya beri keterangan tentang kenapa orang tulis surat pakai nombor 786 tu. Kan? 786 tu apa maksud dia? Kenapa dia pakai 786? Kenapa dia tak nak tulis Bismillahirrahmanirrahim? Pasal benda-benda macam ni dibimbangi bila tulis Bismillahirrahmanirrahim. Di sisi mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Bismillah itu termasuk dalam suratul Fatihah. Itu sebab kita semayang, kita baca Fatihah, mazhab Syafi'i jahar. Fatihah kita dibaca dengan kuat. Kalau tak baca kuat, kalau orang tak faham, nanti dia mengadu kat Jabatan Agama. Rahang baru-baru ni kita sekali ada satu Jumaat kan, saya kena panggil dengan jabatan. Tak apalah, dia rekod pun tak apa. Saya dipanggil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Tapi dia bukan ambil, dia panggil dia nak penjelasan. Dia tahu tapi dia terpaksa buat kerja dia lah. Kita menghormati, itu tanggungjawab dia. Hari Jumaat masa tu Imam Bashir kita jadi imam. Imam Bashir dia mazhab Hanafi. Bukan dia tak baca bismillah, dia baca. Tapi di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, bismillah itu dibaca sir. Dia baca, tapi dia baca perlahan. Dia tak jaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia terus baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi orang ni dia mungkin semayang Masjid Rahang, dia tak biasa kot. Dia tak biasa, dia suka dalam Masjid Rahang tapi dia tak biasa. Jadi bila dia semayang dengar tu, dia balik lepas semayang, dia telefon jabatan. Dia kata, saya semayang zuhur balik, dia kata. Saya semayang zuhur. Allah. Itu bukan perkara
sah batal semayang, kan? Jadi dia tak jelas. Dia telefon jabatan tadi panggil saya. Tapi saya pergilah jumpa timbalan pegawai Islam daerah, timbalan pegawai. Jadi bagi penjelasan, dia kata okey ustaz, faham. Tak apalah ustaz, lain kali ustaz ajalah jadi imam, dia kata. Saya kata saya pun waktu bertugas luar kawasan. Tapi apa pun kita kena jadikan masyarakat kita ni berilmu lah, kan. Jadi itu sebabnya bila ada kalimat-kalimat Allah, Muhammad, Rasul Allah, kan, Bismillah, ayat-ayat Quran, kita kena berhati-hati, kan. Nak masuk tandas, cek. Kadang-kadang kita sini baca Quran, pakai Quran kecil ni, budak pelajar-pelajar madrasah, dia suka bawa Quran kecil. Jadi hati-hati, berapa banyak Quran kecil yang dah jatuh dalam lubang tandas, kan. Kadang-kadang dia tak perasan, dia terbawa, dia nak tunduk, terjatuh Quran dia, terus masuk dalam lubang tandas. Jadi berhati-hati. Jadi itu sebab berkata Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, pengarang kitab Syama'il Tirmizi ni, fi Khasail Nabawi. Kata Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, oleh kerana nama Allah Subhanahu wa taala itu telah terukir pada cincin yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memasuki tandas dengan memakai cincin. Nabi tak. Tapi kalau kita pakai cincin yang ada batu, kan, macam cincin Husin pakai tu, kan, batu biru, cincin tu masuk tandas pun boleh, tak ada masalah. Masuk tandas pun boleh, masuk Jaya Jasko pun boleh, tak ada masalah. Cincin tu mana-mana sebab dia tak ada tulis apa-apa, kan. Jadi baginda tidak pernah memasuki tandas dengan memakai cincin itu. Atas alasan inilah para ulama telah menulis adalah makruh masuk ke dalam tandas dengan memakai sebarang yang tertulis nama atau ayat-ayat yang mulia padanya. Jadi ambillah jalan, ambil berat sikit, kan. Walaupun hukum sebahagian ulama kata makruh, tapi kita ambillah pandangan yang lebih apa? Lebih beradab, kan. Maknanya janganlah. Kalau kita tahu, kita jangan bawa masuk. Kemudian pada hadis yang ke-8, hadis yang ke-89, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan cincin di tangannya yang mubarak. Kemudian ia disimpan oleh Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an, dan kemudiannya Hadrat Umar radhiyallahu an. Selepas itu disimpan oleh Hadrat Utsman radhiyallahu an, yang pada zamannya cincin itu telah terjatuh ke dalam Bir Aris, Telaga Aris. Maka cincin itu berukir dengan kalimah Muhammad Rasul Allah. Jadi Nabi SAW sebenarnya sepanjang hidup Nabi ini, Nabi bukan orang yang pakai cincin. Cincin yang Nabi miliki itu Nabi tak sentiasa pakai. Dia bukan cincin Nabi pakai kat tangan, tak. Dia satu benda yang Nabi buat tapi Nabi tak selalu pakai. Nabi simpan dia dalam satu kotak. Ada satu kotak Nabi simpan, kotak kayu tu Nabi simpan. Jadi bila Nabi SAW wafat, cincin itu telah disimpan, dimiliki oleh Khalifatul Rasul. Sayyidina Abu Bakar bila dia jadi amir, dia tidak memakai gelaran Amirul Mukminin. Gelaran yang dia pakai adalah Khalifatul Rasul. Jadi sahabat panggil Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifatul Rasul. Abu Bakar tak pakai gelaran Amirul Mukminin. Orang yang mula-mula memakai gelaran Amirul Mukminin adalah Umar radhiyallahu anhu. Jadi bila sampai zaman Abu Bakar jadi khalifah ni hampir tak lama, 2 tahun ni. Sekejap ya. Paling sekejap jadi khalifah Abu Bakar. Satu penggal pun tak dapat. 2 tahun dia. Jadi ketika Abu Bakar jadi khalifah, kotak kayu yang ada cincin yang Nabi pakai itu Abu Bakar pegang.
Sehinggalah bila wafatnya Abu Bakar radhiyallahu an, cincin kotak itu telah diserahkan kepada Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar pegang cincin itu. Cincin itu jangan main-main. Sebab dia cincin itu cincin yang dipakai oleh Nabi. Ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki mubarak, dia memiliki keberkatan. Cincin Nabi, rambut Nabi, jubah Nabi, apa saja yang ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Umar Abu Bakar Umar radhiyallahu pegang cincin tu, Umar pegang cincin tu sampai 10 tahun. 10 tahun, lebih kurang 10 tahun Sayyidina Umar jadi khalifah. Kemudian setelah Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majus, khalifah ini Amirul Mukminin beralih kepada Uthman ibni Affan. Uthman pegang peti yang kotak yang ada cincin ni. Uthman pegang hampir 12 tahun. Lama Uthman, 12 tahun. Tapi di zaman Uthman ni telah berlaku satu peristiwa yang mana kotak yang mengandungi cincin tu Uthman bagi kat satu orang hamba milik Uthman di satu perigi. Dekat satu perigi, Sayyidina Uthman bagi, dia pegang. Tak tahu macam mana benda yang dia kotak tu terjatuh dalam perigi. Terjatuh dalam perigi. Jadi dalam memberi keterangan hadis tentang cincin ni, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim, Imam Abi Daud, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai di dalam sahih dan kitab sunan-sunan mereka. Di dalam memberi keterangan ini, Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih menyatakan bahawa Bir Aris ataupun Telaga Aris ialah satu telaga yang berdekatan dengan Masjid Quba. Jadi kalau kita pergi Masjid Quba, tak tahulah ada lagi kot Bir Aris ni. Jadi Bir Aris, Telaga Aris ni, dia berada dekat dengan Masjid Quba. Di zaman Khalifah Uthman radhiyallahu an, cincin baginda sallallahu alaihi wasallam itu tersimpan selama 6 tahun. Maknanya berada dekat tangan Uthman, 6 tahun Uthman pegang. Uthman perintah 12 tahun. Tapi Uthman sempat pegang cincin itu, kotak itu selama 6 tahun. Kemudian dengan tidak sengaja, kotak cincin itu telah terjatuh ke dalam telaga Bir Aris. Terjatuh dalam telaga. Beliau, yakni Uthman radhiyallahu telah berusaha untuk mencari cincin itu di dalam telaga itu. Maka selama 2 hari berturut-turut, air telah dicedok keluar dari telaga itu. Tetapi cincin itu tidak juga ditemui. 2 hari bawa sedut air keluar. Uthman kata cari sampai dapat. Cari sampai dapat. Korek sedut air. Badan tu bukan zaman sedut lah, cedok keluar air. Tapi selama 2 hari air dicedok keluar daripada telaga itu, tapi cincin masih tidak ditemui. Maka para ulama telah menulis, sejak bermula daripada masa cincin itu terjatuh ke dalam telaga, selepas daripada itu, bermulalah huru-hara dan pemberontakan, penentangan, pengkhianatan bermula terhadap Uthman. Dan meningkat dari satu hari ke satu hari, sehingga akhirnya terbunuhlah Sayyidina Uthman. Jadi daripada hari cincin tu hilang, dia bermulalah huru-hara, bermulalah pemberontakan, bermulalah satu konspirasi untuk menjatuhkan Uthman. Konspirasi jahat yang pada waktu itu konspirasi jahat ni dikepalai oleh satu orang laki-laki Yahudi, nama dia Abdullah ibnu Sabah. Abdullah ibnu Sabah. Abdullah ibnu Sabah ni, kata para ulama dalam manakib dia, dalam kisah riwayat Abdullah ibnu Sabah. Abdullah ibnu Sabah ni dia satu orang Yahudi yang masuk Islam. Tetapi Abdullah ibnu Sabah ni dia ada satu kelebihan.
Allah Ta'ala memang bagi dia, itu kelebihan dia. Abdullah ibn Sabah ni kalau dia berkhutbah, bercakap, dia boleh tarik crowd. Itu kelebihan dia. Dia satu orang yang pandai pidato. Kalau dia bercakap, dia boleh meyakinkan orang ramai. Jadi apa dia buat? Dia telah bangkit dan dia telah buat satu konspirasi, dan dia telah bergerak, dia telah safar, dia telah bergerak di Iraq, di Mesir, di Basrah, dia bergerak. Tahu dia buat apa? Road tour. Kan? Dia macam cerita Kasim Selamat tu kan. Kasim Selamat Sungai Petani. Kan? Osman Jailani Sungai Petani. Osman Jalani Al-Usta. Dia bergerak tu. Daripada atas sampai Osman Jalani Singapura. Daripada atas sampai bawah. Dia bergerak. Kufah, Basrah, Mesir, Iraq, masuk Madinah, masuk Mekah. Tapi tak boleh tahan dia. Sehingga para sahabat telah bermusyawarah dengan Uthman. Sahabat ni, Al-Asyaratul Mubasyarah, sahabat-sahabat yang hidup di zaman Badar. Sahabat telah beritahu dengan Uthman, wahai Uthman, tangkap dia dan bunuh dia. Dia ni akan menimbulkan firak, perpecahan. Dia akan menimbulkan satu benda yang lebih besar, mafsadah yang lebih besar daripada apa yang kau saksikan ni. Maka sahabat telah keluar, ijma' sahabat telah keluar pada waktu itu untuk mengatakan kepada Uthman, tangkap dia ni, patut dihukum bunuh dia ni. Tapi Uthman mengambil jalan untuk tidak menjatuhkan hukum pada dia. Sebab Uthman tak nak orang-orang bukan Islam menuduh khalifah membunuh kaum muslimin. Jadi mereka akhirnya jadi burat, jadi pemberontak. Mereka inilah akhirnya, Abdullah ibn Sabah ni dia bagus. Tangan dia bersih. Dia sebiji macam ahli politik. Tak apalah, dah jatuh tak ada kerajaan kan. Dia macam ahli politik. Dia pandai, tangan dia bersih. Dia kerja dia ceramah. Kerja dia pergi satu tempat menimbulkan, apa dia buat, kata para ulama, dia pergi satu tempat, dia ceramah, dia menimbulkan kemarahan penduduk setempat tu. Bila orang tu dah jadi marah dengan khalifah, dia tinggalkan bara kemarahan tu. Api tengah menyala tu, sebelum dia balik, dia tinggalkan kaum dia, dia tinggalkan wakil-wakil dia untuk kipas bara tu. Dia memburuk-burukkan Uthman. Uthman ni macam ni, Uthman ni satu. Sedangkan Uthman, dia fi sahabatin Nabi, dia sahabat Nabi. Bukan setakat sahabat, dia menantu Nabi. Bukan setakat menantu, dia kahwin 2 anak perempuan Nabi. Bukan calang-calang orang. Bukan setakat sahabat biasa, dia sahabat besar. Sahabat, dia sahabiqu minal awal. Dia antara sahabat yang awal masuk Islam. Dan Nabi punya sayang Uthman ni, Nabi kahwinkan dengan 2 anak Nabi. Kan? Nabi kahwin dengan Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Kan? Dia tak kahwin dah 2 sekali. Dia kahwin anak Nabi yang pertama, kemudian meninggal. Kahwin dengan anak Nabi yang kedua. Dalam hadis yang lain Nabi beritahu, punyalah Nabi sayang Uthman ni. Nabi kata, kalaulah aku memiliki anak perempuan, semua anak perempuan, aku kahwinkan satu demi satu anak aku dengan Uthman. Sebab Uthman memiliki akhlak yang begitu mulia. Jadi dia memburuk-burukkan Uthman ni. Sehinggalah akhirnya berlaku pemberontakan di Madinah. Berlakulah fitnah terhadap Uthman. Jadi dia pergi di Kufah, dia burukkan Uthman. Orang Kufah pun tak tahu macam mana nak mengesahkan betul ke apa dia ni cakap. Masa tu bukan ada telefon, bukan ada phone, kan? Lama perjalanan lama.
bawa berita, burukkan Osman. Orang Kufah jadi marah dengan Osman. Betul ke Osman buat macam ni? Betul, dia kata. Dia beritahu Osman ambil tanah milik negara, Osman bagikan tanah-tanah ni, tanah-tanah reserve ni, Osman bagi dekat kaum keluarga dia, suku sakat dia. Osman ambil tanah Baitul Mal. Osman gunakan air minum di tanah Baitul Mal untuk bagi minum unta-unta dia. Nampak? Dia punya jahat. Osman kata, unta tu aku punya. Dan telaga air yang kau tuduh tu aku punya, kata Osman. Itu bukan Baitul Mal punya. Jadi dia buruk-burukkan Osman. Pergi kat Kufah, pergi kat Basrah. Jadi orang tak dapat nak mengesahkan betul ke tak betul dia. Jadi orang terima, kaum muslimin terima bulat-bulat. Akhirnya terperangkap dengan fitnah. Akhirnya orang-orang Mesir beramai-ramai datang jumpa Osman. Orang Kufah pun datang, orang Basrah pun datang. Tak puas hati dengan Osman. Kepung akhirnya minta nak lantik pemimpin. Isu pembunuhan Osman disebabkan pemimpin yang mereka nak. Osman dah lantik satu pemimpin mereka, dia tak setuju, dia datang balik, dia tekan Osman. Dia tekan Osman. Dia suruh Osman ikut keputusan dia. Osman khalifah. Osman kata, tapi Osman tu bagi juga, Osman lantik Muhammad bin Abu Bakar. Tapi bila balik berlaku fitnah. Ada orang yang menipu, buat surat palsu dan sebagainya, ambil cop Osman. Cop tu betul. Dia cop atas surat tu. Cop tu betul. Cop milik Osman. Tapi Osman kata, wallahi demi Allah, aku tak tulis surat ni. Surat supaya ketika jemaah tu balik, ada satu surat lain dibawa oleh satu hamba. Hamba itu kulit hamba berkulit hitam. Satu orang hamba berkulit hitam, dia bawa surat tu. Ketika jemaah tu nak balik ke Kufah, jemaah Mesir nak balik ke Mesir, tengok ada satu budak kulit hitam naik kuda, punya laju dia apa? Dia potong jemaah tu. Jemaah tak nampak apa hal terkocoh-kocoh ni. Lain macam aja. Dia kata blok dia. Nampak lain macam meragukan. Dia orang blok dia. Bila blok tahan, tengok dalam beg dia ada surat. Bila buka surat tu, surat lain. Surat kononnya surat Osman kepada gubernur yang berada di tempat tu supaya bunuh orang yang datang jumpa Osman. Nampak tu? Patah balik. Tetapi berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, dia kata pembohongan, kejahatan mereka buat ni dapat dilihat, dapat dibuktikan yang benda tu sebenarnya satu konspirasi. Sebab apa? Ketika datang kepada Osman ni, tiga kumpulan daripada tiga negara yang berbeza. Daripada Mesir, satu kumpulan. Daripada Kufah, satu kumpulan. Daripada Basrah, satu kumpulan. Tiga kumpulan. Dan setiap kumpulan ni ada ketua cabang dia. Ketua cabang dia. Dia ada kepala dia. Jadi bila dia datang jumpa Osman, Osman dah buat keputusan. Mereka balik. Tapi bila orang Mesir tahan surat tu, surat yang bohong ni, mereka semua dah balik. Dah 2 hari tinggalkan Madinah. Mesir jalan sini, Iraq, Kufah sini, Basrah sini. Dah 2 hari tinggal Madinah dah. Dah 2 hari punya perjalanan. Tiba-tiba orang Mesir patah balik. Tapi yang pelik, bila orang Mesir patah balik selepas 2 hari, hari yang orang Mesir sampai, orang Iraq pun sampai balik. Orang Basrah pun sampai balik. Macam mana tiga-tiga ni boleh sampai sama? Sedangkan mereka tak mengetahui tentang surat pembohongan yang pergi kat Mesir tu. Jadi maknanya sudah ada plan. Dia dah ada plan dia. Jadi bermula pada itulah Sayyidina Osman telah dikepung
dalam rumah dia. Mereka minta satu orang je. Dia kata dengan Osman, kami tahu kerja jahat ni tak ada kerja orang lain melainkan kerja Marwan bin Al-Hakam. Dia memang tak suka Marwan ni. Marwan ni saudara Osman. Akhirnya Marwan ni jadi khalifah juga. Dia kata, ni kerja Marwan ni. Kita nak Marwan. Osman, kau bagi Marwan kat kita. Biar kita kerjakan dia. Osman kata tak boleh. Jadi dia tuduh Osman terlibat. Akhirnya dia kepung rumah Osman 40 hari 40 malam. Sekat air Osman, sekat makanan masuk rumah Osman, kepung Osman. Sahabat telah keluar fatwa. Sahabat kata dengan Osman, sekarang darah mereka ni halal, boleh bunuh. Bunuh ni. Sahabat keluar fatwa, bunuh. Ini orang Islam tapi dia burat. Dia pemberontak. Dia menimbulkan huru-hara. Tapi Osman masih bertahan lagi. Osman kata jangan. Tapi disebabkan kesabaran Osman, akhirnya lepas 40 hari mereka panjat masuk dalam rumah Osman. Panjat masuk, pecahkan bumbung rumah Osman, terjun dalam rumah Osman. Osman pada waktu itu umur dia hampir 82 tahun. Tak pasti 82 atau 83 umur dia. Umur Osman. Sebagai riwayat kata 92. Wallah, tapi 80 dah tua. Umur Osman ni dah tua. Osman pada waktu itu sedang baca Quran. Osman tengah baca Quran. Jadi mereka masuk dalam rumah Osman. Orang yang mula-mula masuk pada waktu awal, yang mula-mula masuk bertemu dengan Osman dalam rumah. Orang yang mula-mula ni adalah anak Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Anak Sayyidina Abu Bakar. Itu yang tragik tu kisah Sayyidina Osman ni. Tapi ada satu perkataan yang Sayyidina Osman beritahu dengan anak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Osman dah tua dah. Sebab Muhammad bin Abu Bakar ni anak Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ada anak nama Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abdul Rahman bin Abu Bakar ketika perang Badar dia kafir. Abdul Rahman bin Abu Bakar ketika perang Badar dia tak Islam, dia berada pada kumpulan musyrikin. Maulana Mustaqim ketika bayan, Maulana Mustaqim kata apa? Ketika bertembung, anak dia Abu Bakar lepas perang Badar, anak dia beritahu dengan ayah dia, ayah, ketika peperangan Badar, saya dah nampak ayah dah. Abu Bakar kata, Abdul Rahman, nasib baik aku tak jumpa engkau. Aku memang cari engkau, kata Abu Bakar. Kalau aku bertembung dengan engkau dalam medan tu, aku penggal kepala engkau, Abu Bakar. Bapa Abu Bakar kata dengan Abdul Rahman. Tapi ni Ustaz Abdul Rahman kayaknya. Anak Abu Bakar, Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau aku jumpa engkau, aku memang cari engkau Abdul Rahman. Kalau aku bertembung dengan engkau, aku penggal kepala engkau. Tapi Abdul Rahman kata, ayah, masa peperangan Badar, aku nampak ayah. Tapi aku tak serang ayah. Aku serang orang lain. Dan Abu Bakar ada anak nama Muhammad bin Abu Bakar. Dan Muhammad bin Abu Bakar inilah yang dilantik oleh orang Mesir untuk jadi gubernur mereka. Dia tekan Osman. Dia kata dia nak Muhammad bin Abu Bakar jadi YB dia. Jadi YB dia. Tekan khalifah. So buat keputusan, terima kita punya orang. Jadi Abu Bakar, tapi bila berlaku surat tu, surat memerintahkan supaya bunuh Muhammad bin Abu Bakar. Jadi Muhammad bin Abu Bakar memang marah dengan Osman. Jadi Muhammad bin Abu Bakar bila masuk dalam rumah Osman ketika Osman baca Quran. Bila Osman tengok dia, Osman beritahu dengan Muhammad bin Abu Bakar satu benda je. Sehingga Muhammad bin Abu Bakar
terdiam dan terus keluar. Osman beritahu dengan Muhammad bin Abu Bakar, sebab dalam rumah pada waktu tu ada satu isteri Osman, isteri muda, nama dia Naila binti Furaifishah. Osman kahwin dengan, bila Osman ni Osman banyak kali kahwin. Tapi ketika dia dah sampai tua, dia kahwin dengan satu perempuan muda, satu perempuan Kristian Nasrani daripada Kufah. Aisyah radhiyallahu anha dakwah perempuan ni. Aisyah dakwah perempuan ni, nama dia Naila binti Furaifishah. Saya boleh ingat nama Naila ni sebab setiap kali saya nak sebut nama dia, saya mesti ingat bas persiaran Naila. Sebab nama, nak ingat nama. Saya nak ingat nama dia ni. Saya nak ingat nama dia, bila saya nak sebut nama dia, saya akan saya pergi bas persiaran Naila. Naila binti Furaifishah. Satu perempuan Kristian, perempuan Arab Kristian di Kufah. Aisyah radhiyallahu anha dakwah dia masuk Islam. Cantik perempuan tu. Aisyah kahwinkan dia dengan Osman. Dan Naila dalam rumah tu. Naila beritahu bila Muhammad bin Abu Bakar masuk. Muhammad bin Abu Bakar anak Sayyidina Abu Bakar. Osman 90 tahun. Kawan bapak dia. Ni antara anak sahabat dengan sahabat. Dia muda. Jadi dia beritahu, bila Osman tengok dia, Osman beritahu, Osman kata, Muhammad, kalaulah Abu Bakar hidup, agak-agak apa dia buat dengan kau? Dia beritahu, wahai Muhammad, kalaulah bapa engkau Abu Bakar ni masih hidup waktu ni, agak-agak apa perasaan dia terhadap kau? Terhadap perbuatan kau ni, terhadap diri aku ni. Agak-agak apa Abu Bakar buat dengan kau ni? Bila dia sebut nama Abu Bakar, Muhammad terdiam. Terus Muhammad keluar daripada rumah tu. Dia keluar. Dia tak sentuh Osman. Itu sebab bila Ali radhiyallahu tanya Muhammad bin Abu Bakar, apakah kau bunuh Osman ni? Muhammad berkata, wahai Ali, wallahi, kata, demi Allah, aku tak sentuh Osman. Memang aku marah dengan Osman, tapi bila aku masuk, Osman cakap sesuatu kepada aku, sehingga menyebabkan aku rasa malu. Aku keluar. Tapi yang bunuh Osman adalah grup yang masuk kedua ni. Second group. Second group ni bila masuk, tak ada dah. Osman sedang baca Quran. Pada ketika itu apa ayat dia? Uhumullahu wa huwas sami'ul alim. Ayat tu. Wasafiq ke? Tu ayat dia lebih kurang lah. Saya tak ingat ayat dia. Hujung dia wahwas sami'ul alim. Ketika dia baca ayat tu, mereka telah penggal, mereka telah hentak kepala Osman umur 90 tahun, pukul dengan pedang, terpancut darah dia, jatuh atas lembaran Quran. Jadi kisah dia panjang Osman ni. Jadi nak beritahu tentang cincin ni. Cincin yang selepas cincin ni hilang, jatuh dalam telaga tu, 6 tahun yang pertama aman, kaya, tenteram orang Islam. Lepas cincin jatuh, bermulanya huru-hara. Dalam tempoh 6 tahun lagi tu, lepas tu terbunuhlah Osman. Jadi selepas terbunuhnya Osman, daripada terbunuhnya Osman sampailah ke hari ini. Lepas tu berlaku pembunuhan Ali, Hasan, Hussein, kan? Berlaku siri pembunuh kaum muslim, perang Jamal, perang Siffin, ratusan ribu orang Islam berbunuh. Berkaitan isu kekhalifahan, isu politik. Sampai hari ini. Dia tak selesai. Jadi fikir-fikirkanlah. Jadi saya berhenti dekat ni dululah. InsyaAllah kita ada keterangan sikit lagi, tapi kita sambung pada minggu yang akan datang insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Rabbana ghafir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.